Cobaan satu ruang. Baik. Saya mulakan kuliah Maghrib pada malam ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashab ridham syawillahu al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman serta berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang bermaksud barang siapa dikehendaki Allah taala akan kebajikan dan saya diberikan kefahaman di dalam agama. Yang mati silakan Fadil, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruhnya pengerusi masjid, kegiatan kuasa masjid, Tuan Haji, Tuan Hajah, sidang jemaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat Allah taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita sambung kuliah sirah Rasulullah SAW. Kita berada dalam surah 69. Tulis 69. Kepangkuan bapa saudara. Kepangkuan bapa saudara. Baik. Kita masih lagi di bawah tajuk keputeraan Rasulullah SAW dan 40 tahun sebelum kenabian, 40 tahun sebelum nubuah, sebelum kenabian Rasulullah SAW. Baik, kita lihat di surat 69 itu 69 tis'ah wa situn, 9 dan 60 mana 69. Baik, apa kata musannaf? Abu Talib menjalankan peranannya terhadap anak saudaranya dengan sesempurna mungkin. Abu Talib ialah bapa saudara lah. Selepas daripada kewafatan Abdul Muttalib, Talib mana datuk kepada Rasulullah SAW, maka dia diambil alih peliharaannya oleh Abu Talib. Ini bapa, jadi ini bapa saudara. Tadi datuk, Abdul Muttalib datuk lah. Baik. Jadi Abdul Muttalib ni sama juga seperti Abdul Muttalib, sangat kasih dan sayanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malahan layanan
terhadap Nabi ni melebihi daripada layanan terhadap anak-anaknya lain. Sama juga dengan Abdul Muttalib, tuan-tuan. Dia memasukkan baginda bersama anak-anaknya, tetapi mengutamakan baginda, nampak? Mengutamakan baginda terhadap mereka secara khusus daripada segi penghormatan dia, penghormatan lebih kepada Rasulullah SAW. Maklumlah Nabi ini seorang anak yang yatim, seorang anak yatim, jadi perhatian mestilah lebih kepada Rasulullah SAW. Baik, kemudian baginda terus tinggal bersamanya sehingga melebihi usia 40 tahun, sehingga sampai usia 40 tahun Rasulullah SAW. Mana usia lama lah, panjang masa dia lah bersama dengan Rasulullah SAW. Malahan dia lah orang yang paling banyak melindungi Rasulullah SAW daripada segala gertakan, cecaan, pemahat daripada pemimpin-pemimpin kafir Quraisy. Dan ada tahap sampai mereka nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdul Muttalib juga ada masanya sampai minta kepada Nabi, "Ya Muhammad, hentikanlah kamu punya dakwah tu, perjuangan kamu tu. Kerana aku ni selalu diasak." Istilahnya diasaklah oleh kafir Quraisy, supaya minta kepada kamu supaya menghentikan daripada dakwah kamu. Tapi apa jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, kalau seandainya matahari itu diletakkan di atas tangan kananku dan bulan diletakkan di atas tangan kiriku, supaya aku meninggalkan daripada memperjuangkan ataupun berdakwah, nasihat aku tidak akan tinggalkan. La wada'a syamsu ala yaminihi wa yada'ul qamari ala yasarihi ala ayyatruka hazal am. Kalau ditandai matahari diletakkan di atas kanan dan bulan di atas tangan kiriku, supaya aku meninggalkan ala ayyatruka ayya hazal amri, supaya aku meninggalkan perkara ini. Atrukuhu, nasihat aku tidak akan tinggalkan apa yang aku tahu ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Talib kata, kalau macam itu terserahlah padamu ya Muhammad, kata, aku akan cuba melindungi kamu walau semampu mana yang aku bolehlah untuk melindungi kamu, kata Abu Talib. Jadi baginda terus tinggal bersamanya sehingga melebihi usia 40 tahun. Abu Talib sering melindungi Rasulullah SAW. Beliau sanggup berkawan dan bermusuh demi kerana baginda Rasulullah. Gambaran tentangnya akan diceritakan nanti pada tempatnya. Nanti akan ceritalah banyak kisah-kisah Abu Talib ni dalam sirah Rasulullah SAW nantilah kemudian. Baik, kemudian memohon hujan dengan peribadi baginda. Di muka surat sebelah tu 70. Ibnu Asyakin belakang satu riwayat daripada Jalhamah bin Arfatah. Katanya, aku pernah pergi ke Mekah. Di sana tu penduduknya dilanda oleh kemarau. Ibnu Asyakin merupakan daripada satu riwayat daripada Jalhamah bin Arfatah. Nama laki-laki itu Jalhamah bin Al-Fatah. Dia kata dia pernah pergi ke Mekah, tapi dalam masa itu Mekah dalam keadaan kemarau. Lalu berkatalah orang-orang Quraisy, "Hai Abu Talib." Abu Talib ni ada masanya rujuk dengan Abu Talib juga. Orang Quraisy ni rujuk pada Abu Talib. Kerana Abu Talib ni kira macam orang terkenal, orang terpengaruh lah dia tu. Mana kata-kata ini akan diikut oleh orang. Dia kata, Abu Talib, lembah ini telah besar dan anak pinak kita telah kekurangan makanan. Jadi marilah kita berdoa meminta hujan, dia kata. Marilah kita berdoa meminta hujan. Kemudian Abu Talib pun keluar membawa bersamanya seorang budak. Budak itu seolah-olah bagaikan mentari yang dikelilingi oleh awan-awan.
Lalu kelihatan jelas dari awan-awan itu awan mendung yang membawa kebaikan yang banyak, masya-Allah. Abu Talib pun keluar, dia bawa seorang budak, budak itu Rasulullah lah. Maknanya anak saudara dia. Di mana Nabi masa itu seolah seperti matahari yang dikelilingi oleh awan-awan. Dia kelihatan jelas daripada awan-awan itu, awan mendung yang membawa kebaikan yang banyak. Kemudian dikelilingi budak itu terdapatnya ramai kanak-kanak yang lain. Lalu Abu Talib mengangkat budak itu dan menyandarkan ke belakangnya ke Kaabah. Menyandarkan ke belakangnya ke Kaabah serta mendekapkan jarinya-marinya ke tubuh budak itu. Ketika itu langit kosong dan tidak ada sebarang awan kecil pun masa itu. Masa itu tak ada awan, panaslah kan. Panas terik lah, macam tu, tak ada awan langsung. Tiba-tiba apa yang berlaku kan? Tiba-tiba datanglah awan mendung daripada sana sini dan lalu menitis dan mencurah-curahlah hujan. Hujan pun mencurah-curah, masya-Allah. Dalam sekarang kan Mekah kan keadaan menghijau sekarang lah. Kalau dulu dengan pada pasir dan sebagainya kan batu-bata sini sana, sekarang ni dah dipenuhi dengan kan rumput tuan-tuan, hijau, masya-Allah. Itu salah satu tanda akhir zaman lah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya bumi Mekah sudah kembali menghijau. Baik, kemudian lembah Mekah pula mula menerbitkan air dan suburnya bumi di merata tempat. Jadi peristiwa inilah yang disebut oleh Abu Talib dengan syairnya, si putih yang diminta hujan dengan berkat wajahnya, ketua anak-anak yatim dan pelindung kepada balu-balu. Ketua anak-anak yatim dan pelindung kepada balu. Maknanya ini maksudkan ni ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ini hujan lah pun, ini keberkatan Rasulullah SAW. Siapa sangka kan dalam keadaan orang kata panas terik itu, tiba-tiba dengan berkatnya Rasulullah SAW tadi, maka hujan pun datang turun tuan-tuan. Macam tu. Tapi kalau kita kat atas tahulah hujan turun tak turun. Dengan berkat kita lah, diri kita tak tahulah hujan turun tak turun. Aku risau ni panas terik terus lah, tak hujan-hujan tuan-tuan. Macam tu. Okey. Tapi saya teringat ada satu kisah tu. Ada satu kisah disebut dalam kitab Ensiklopedia Adab, berkenaan Arab. Maknanya ensiklopedia berkenaan adab. Dalam satu bab berkenaan dengan adab kita menangani akan aib, dia kata. Adab menangani aib. Dan diceritakan bahawa dulu pernah berlakulah pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada zaman Nabi Musa telah berlakunya kemarau yang panjang. Hujan tak turun. Lalu Nabi Musa telah mengarahkan kepada kaum Bani Israel supaya masing-masing berkumpul di padang untuk melakukan solat minta hujan. Sampai itu mestilah dalam keadaan pergi itu dalam keadaan kata dengan pakaian lusuh, dalam keadaan seperti orang miskin. Maklumlah kalau kita nak minta hujan, kan kita nak pakai baju lawa-lawa pula. Jadi kaum Israel itu semuanya berkumpul lah tuan-tuan. Dan selepas itu mereka pun sembahyang minta hujan, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diturunkan hujan. Tetapi apa yang berlaku tuan, hujan tak turun. Lalu Nabi Musa AS mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah Tuhanku, kami semua ni orang kata datang kepada kamu dalam keadaan dhaif, miskin, dan kami mengadu tentang masalah kami, mana hujan tak turun. Jadi kami mohon pada ya Allah supaya kau turunkanlah hujan, kebasahilah akan lembah-lembah, beri kehidupkanlah orang kata tanam-tanaman, suburkanlah tanam-tanaman, supaya binatang-binatang kami dapat makan dan juga merangkut rumput. Tapi apa yang berlaku tentang hujan tak turun.
Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Musa, dia kata, kamu telah datang kepadaku bersama dengan umat kamu untuk memohon supaya diturunkan hujan pada kamu. Tapi tahulah oleh kamu bahawa ada seorang di kalangan umat engkau ini yang telah melakukan dosa selama 40 tahun. Selama 40 tahun dah buat dosa, tapi tidak pernah pun bertaubat kepadaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kau mintalah kepada kaum kau supaya siapa yang tidak bertaubat 40 tahun itu supaya keluar daripada kumpulan tadilah. Maka Nabi Musa AS pun minta kepada kaum beliau tadi, siapa yang dalam kumpulan aku ni, umat aku ni yang pernah melakukan dosa selama 40 tahun supaya keluar. Masalah sekarang ni hujan tak turun, kata. Masalah sekarang ni hujan tak turun. Kita dah ponek dah ni, dah berdoa semua, hujan tak turun ni, macam mana ni? Jadi dalam kumpulan umat ni tadi, rupa-rupanya adalah seorang lelaki yang telah melakukan dosa dan maksiat selama 40 tahun. Dan dia perasan namanya tu macam dah dipanggil lah, gitu. Dah dipanggil kan. Cuma dia tak sebut nama orang tu. Tapi maksud dia tu dia lah. Mana dia dah buat dosa selama 40 tahun, tak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dia malu nak ke depan tu je. Dia malu nak ke depan. Sebab kalau dia ke depan kan semua orang pandang dia. Lalu lelaki itu kata, ya Allah, ya Tuanku, kan aku sebenarnya malu nak pergi ke depan. Cuma sekarang ni aku bertaubat kepada ya Allah daripada segala dosa-dosa aku yang lepas. Bila dia cakap macam tu, tuan, tak lama selepas tu, belum pun dia habis berdoa, tuan, maka langit pun menjadi gelap. Kalau sebelum ni terang menerang, tiba-tiba ada awan dah datang. Kalau gelap, maka tiba-tiba hujanlah dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Musa AS pun terkejut. Ya Allah, ya Tuanku, dia kata, kan, tak ada seorang punya ke depan, tapi hujan turun. Kan, tak ada seorang pun ke depan untuk mengaku mereka ada buat silap dan salah selama 40 tahun. Tiba-tiba engkau, ya Allah, telah menurunkan hujan ini. So apakah hikmah daripada kisah ini? Maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Musa, wahai Musa, dia kata, sebenarnya lelaki itu telah pun bertaubat kepadamu. Cuma dia tak nak keluar sahaja. Dan sebenarnya aku telah menutup akan aib dia lah. Jadi aku tutup aib dia. Itu sebabnya, tuan-tuan, kalau ada sahabat-sahabat kita buat salah silap dan sebagainya, sebaik-baiknya kita tutuplah akan aib mereka lah, supaya Allah Ta'ala menutup akan aib kita pula nanti, insyaAllah. Baik, selanjutnya kita sambung kepada Rahib Buhairah. Apabila umur Rasulullah SAW mencapai umur 12 tahun, dikatakan 12 tahun 2 bulan 10 hari. Ada pula menyatakan 12 tahun 2 bulan 10 hari. Maka Abu Talib membawanya berdagang ke negeri Syam. Apabila mereka sampai di Busra, bukan Basra, Busra, yang dianggap termasuk kawasan dalam negeri Syam dan ibu negeri Harwan, yang pada masa itu ialah ibu negeri bagi negara-negara Arab yang tunduk bawah pemerintah Rom. Jadi di negeri itu, tuan, dia ada seorang rahib namanya Rahib Buhairah, ataupun nama sebenarnya Jarjis. Pernah dengar Jarjis ni kan? Jamaluddin Jarjis, motori tu tak? Jarjis. Jadi apabila rombongan Abu Talib singgah di situ, maka Rahib Buhairah pun keluar kepada mereka dan menyambutnya sebagai tetamu yang dimuliakan. Padahal sebelum itu dia tak pernah keluar pada mereka tu, dan sebelum tu dia tak pernah keluar. Dan dia mengenali sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil memegang tangan baginda bila berkata, inilah ketua seluruh alam.
budak ini diutuskan oleh Allah Ta'ala sebagai rahmat untuk sekalian alam. Masya Allah. Mana dia ada kelebihan lah, Allah Ta'ala bagi dia kelebihan, maka dia dapat tahu, oh ini kan tanda-tanda seorang Nabi, tuan-tuan. Inilah dia ketua seluruh alam. Budak ini diutus Allah Ta'ala sebagai rahmat kepada sekalian alam. Lalu Abu Talib berkata, bagaimana kamu tahu? Jawabnya, dia kata, ketika bertolak daripada Aqabah, tidak ada satu sebutir batu ataupun sepohon pokok pun melainkan semuanya tunduk sujud kepada dia. Dan dia tidak sujud melainkan kepada seorang Nabi, dia kata. Mana ini ada satu riwayat lah. Nanti saya baca riwayat lain pula dalam kitab Sirah Ibn Hisham. Ini riwayat yang dalam kitab ini. Dia kata, ketika kamu tolak daripada Aqabah, dia kata tidak ada satu sebutir batu pun dan sepohon pokok pun melainkan yang sujud kepada dia. Dan tidak sujud ini melainkan seorang Nabi. Nampak? Mana orang kata Abu Hairah ni dia dapat tahu dah alamat tu lah. Macam mana dia dapat tahu, tak tahulah, wallahu alam. Kan? Sesungguhnya aku mengenalinya dengan cop kenabian, khatamun nubuwah, di bawah tulang belikat. Samalah seperti bentuknya seperti sebuah apple. Sebiji apple lah bentuk dia tu. Khatamun nubuwah, mana tanda-tanda kenabian lah. Gitu. Kemudian kami dapati ada disebut dalam kitab kata kami. Kemudian Buhairah meminta Abu Talib supaya membawa pulang Rasulullah SAW, dan jangan dibawa pergi ke Syam kerana bimbang nanti orang Yahudi akan melakukan sesuatu yang buruk terhadap Rasulullah SAW. Lalu Abu Talib pun menghantar Rasulullah pulang bersama sebahagian daripada pembantunya di Mekah. Okey, ini satu riwayat lah. Ini apa yang sebut dalam kitab ini. Okey, saya akan sebut pula berkenaan yang dalam kitab Sirah Ibn Hisham. Dalam Sirah Ibn Hisham tu kan, dia cerita ni macam agak lain sikit, berbeza sikit lah cerita. Dinyatakan bahawa Sirah Ibn Hisham disebut bahawa Ibnu Ishaq berkata, ketika rombongan Quraisy tiba di Busra, salah sebuah daerah di orang kata di Syam, maka pendeta Buhairah sedang berada di rumah ibadahnya. Dan dia ni menjadi rujukan kepada umat Nasrani. Mana umat Nasrani ni memang selalulah refer dengan dia. Kalau ada masalah apa dan sebagainya, dia akan pergi kepada gereja dia lah. Kemudian di rumah tersebut selalu ada pendeta. Dan umat Nasrani mendapatkan ilmu daripada rumah ibadah tersebut, dan generasi tua mewariskannya kepada generasi muda. Menurut pengakuan daripada kebanyakan ulama. Jadi maknanya dia punya tempat tu memang dah lama dah, rahib dia lah. Tempat ibadah tu memang dah lama dah. Sebelum dulu pun dah ada dah. Jadi maknanya Abu Hairah ni tak tahu dah generasi keberapa dah yang mewarisi akan tempat tersebut. Tuan-tuan, tempat ibadah tadi. Jadi pada tahun tersebut rombongan Quraisy berhenti di Buhairah. Dan sebelumnya mereka selalu melewati, namun Buhairah tak pernah mahu berbicara dan tidak menghiraukan mereka hinggalah pada tahun tu. Kalau sebelum ni pun rombongan Quraisy selalu ke situ, gitu. Selalu ke situ, dan dari Buhairah ni memang buat tak tahu je. Biar je lah rombongan Quraisy jalan lalu ke situ untuk pergi berdagang. Tapi pada tahun tu lain sikit. Mana ada perubahan lah kepada rahib tadi. Dia kata, ketika mereka berhenti di rumah ibadah Buhairah tadi, ia membuat makanan yang banyak sekali untuk mereka. Buat makanan banyak pula. Sebelum ni tak layan pun tidak. Layan pun tidak kan. Hari itu tuan-tuan, masa tu ketika mereka jalan bawa Nabi tadi kan, masa tu Nabi Rasulullah masih kecil lagi. Layanan special daripada pendeta Buhairah. Ada yang menyatakan ketika Buhairah sedang berada di rumah ibadahnya,
ia melihat Rasulullah SAW berada di tengah-tengah rombongan Quraisy, sedangkan awan menaungi baginda dan tidak menaungi akan orang yang lain. Ni ada pendapat menyatakan bahawa Abu Ubaidah tu nampak, dia tengok, mana ada kelainan lah seorang budak dalam rombongan Quraisy. Yang lain semua besar-besar. Semua besar-besar, Nabi saja yang kecil masa tersebut. Sedangkan awan sentiasa mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibn Ishaq menyatakan bahawa mereka berhenti di bawah naungan pokok dekat dengan Buhairah. Buhairah melihat awan ketika pohon menaungi baginda Rasulullah SAW dan ranting-ranting pohon berjuntaian semasa beliau hendak menaung di bawah pokok dia, di bawah dia lah. Buhairah kata ketika Nabi nak masuk bawah pokok tadi, duduk bawah pokok tadi, ranting-ranting pohon berjatuhan, berjuntaian, untuk memberi naungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awan pun begitu juga, menaungi Rasulullah SAW. Kemudian Buhairah, ia keluar daripada rumah ibadahnya dan menyuruh pembantunya membuat makanan. Jadi Buhairah kata, dia panggillah pembantu dia buat makanan. Dia kata, aku macam dah nampak sesuatu alamat macam tu. Kemudian apa yang berlaku tuan-tuan? Sedang dia sendiri pergi ke rombongan orang Quraisy tadi. Lalu dia berkata kepada mereka, hai orang Quraisy, dia kata, sungguh aku telah membuat makanan untuk kamu. Saya ingin menjamu kamu, dia kata. Sama ada yang kecil ke, yang besar ke, hamba ke, orang merdeka ke dan sebagainya, kan, hadirlah nanti ke tempat saya lah. Sebab aku dah tengah prepare makanan ni. Gitu. Kemudian seseorang pun berkata kepada Buhairah, dia kata, demi Allah wahai Buhairah, dia kata, alangkah istimewanya apa yang kau perbuat pada kami pada hari ini, padahal kami seringkali melewati ke tempatmu ini. Apa yang terjadi pada kau? Dia kata, pelik pula kau hari ni, dia kata. Kalau sebelum ni kami memang selalu ke sini, tapi buat kau buat dono je lah, buat bangang gitu kan. Tak ada bagi layanan pada kita, jemput pun tidak, singgah pun tidak gitu. Macam tu. Jadi maknanya mereka ni memang selalulah berulang-alik ke negeri Syam untuk berniaga dan selalu di tempat Buhairah ini, betul tak? Kenapa jawapan daripada Buhairah? Dia kata, Buhairah berkata, engkau benar, dia kata. Dulu dia kata, aku ni memang seperti engkau katakan, namun kamu semua adalah kamu pada zaman sekarang dan aku ingin menjamu kamu. Aku telah membuat makanan untuk kamu dan semua kamu kena makan. Aku dah buat makanan dan semua kena makan. Ini macam paksa makan kan. Ini disebut dalam sirah Indonesia gitu. Jadi maknanya Buhairah kata, ya memang sebelum ni aku memang tak layan kamu lah, tapi hari ni aku buat makanan, aku memang layan kau special macam ni. Jadi maknanya orang Quraisy pun terkejut dengan apa yang perubahan berlaku pada Buhairah. Kemudian mereka masuk ke dalam rumah Buhairah. Sedangkan Rasulullah SAW, dia kata, disebut dalam sirah ini, dia kata Rasulullah tak ikut bersama mereka kerana masih kecil. Baginda berada di bawah pokok tersebut untuk menjaga perbekalan orang-orang Quraisy. Jadi Nabi masa tu tak dipelawa sekali. Nabi dia minta jaga bekalan gitu. Kau jaga bekalan kan? Biar kami pergi makan ni, lapar semua gitu. Jadi ketika Buhairah melihat rombongan Quraisy dan tidak melihat sifat yang telah dia ketahui, lalu dia berkata, wahai orang-orang Quraisy, jangan sampai ada yang tak makan makananku ini. Dia kata, wahai orang Quraisy, jangan ada yang tak makan. Saya nak semua makan. Semua makan. Kecil ke besar ke semua makan. Lalu mereka berkata pada Buhairah, wahai Buhairah, dia kata, tidak ada seorang pun yang layak datang kepadamu yang tertinggal kecuali anak muda yang masih kecil di antara kamu. Kami ni semua kata orang hebat-hebat kata.
Kami ada seorang tu budak kecil, tak apalah biarlah keluar pun. Tu tuan-tuan, sebab tuan-tuan kalau tuan-tuan pergi makan sendiri jangan lupa tu budak kecil. Jangan tuan-tuan fikir tuan-tuan nak makannya. Bawa sekali budak kecil tuan-tuan. Tuan-tuan. Contohlah. Kat mana tu? Bukan kat sini, kat tempat lain lah gitu. Okay. Baik, kemudian dia berada di tempat jaga bekalan makanan. Maka Bukhairah kata, kamu jangan seperti itu, dia kata. Panggil dia, jom makan sama-sama. Panggil budak tu, panggil makan. Jadi maksudnya Rasulullah SAW tadi lah, yang masa tu masih kecil lagi. Jadi salah seorang daripada rombongan Quraisy berkata, demi Al-Lata dan Al-Uzza adalah aib bagi kami kalau anak Abdullah bin Abdul Muttalib tidak ikut makan bersama dengan kami. Dia kata. Mana salah seorang daripada rombongan Quraisy itu kata, demi Al-Lata Al-Uzza, ni kan nama bahala kan. Demi Al-Lata dan Al-Uzza adalah aib bagi kami kalau Abdullah bin Abdul Muttalib tak ikut makan bersama dengan kami, sedangkan dia telah pun dipelawa tadi oleh Bukhairah. Mana sama ada kecil besar semua pun datang makan. Gitu. Setelah itu tuan, Bukhairah pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia memeluk Rasulullah SAW dan mendudukkannya bersama dengan rombongan Quraisy tadi. Lalu pun mereka pun makanlah gitu. Baik, kemudian Ibnu Ishaq juga ada menyebutkan bahawa ketika Bukhairah melihat Rasulullah SAW, ia memperhatikan beliau dengan penuh minat dan dia memperhatikan tubuh Rasulullah SAW daripada atas sampai ke bawah, semua dia tengok kan. Perhati ya kan budak ni kan. Tengok kan. Nabi pun dah risaulah, pahala ni kan. Ya, macam kita lah tuan-tuan pergi rumah orang pun tengok gitu. Daripada atas sampai ke bawah tengok. Hal ni kau rumah ni kan. Kalau nak ajak makan je lah. Tengok pada atas ke bawah pahala. Tapi itulah tuan-tuan, apa yang dibuat oleh Lahir Bukhairah. Dia tengok, perhati Rasulullah SAW. Baik, daripada hasil pemerhatiannya, dia menemukan sifat-sifat kenabian yang ada pada Rasulullah SAW. Tuan-tuan. Kemudian selepas pada makan, maka rombongan Quraisy pun beredar. Sedangkan Bukhairah masih lagi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bukhairah kata, wahai anak muda, dia kata, dengan menyebut nama Al-Lata dan Al-Uzza, aku bertanya kepadamu dan engkau harus menjawab apa yang aku tanyakan kepada kamu. Jadi Bukhairah bertanya kepada Nabi dengan disebut Al-Lata dan Al-Uzza, nama berhala yang terdapat di Mekah. Jadi Rasulullah SAW pun respon lah. Dia kata, dia kata, kalau kamu nak tanya aku boleh, jangan bertanya dengan menyebut Al-Lata dan Al-Uzza. Kalau kau nak tanya, tanyalah, kata Rasulullah SAW. Dia kata pada Bukhairah, dia kata, kerana Nabi bersumpah dia tak akan sebut nama berhala tersebut. Dia mendengar bahawa kaum Rasulullah bersumpah dengan Al-Lata dan Al-Uzza, Bukhairah. Jadi dia pun sebutlah Al-Lata dan Al-Uzza. Ada yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW menjawab, dia kata, jangan bertanya tentang sesuatu padaku dengan menyebut nama Al-Lata dan Al-Uzza. Demi Allah, tidak ada yang sangat aku benci melainkan keduanya. Maka Nabi ni sangat bencilah kepada berhala dua berhala Al-Lata. Tapi orang Quraisy ni selalu, maknanya kalau dalam bab sumpah ni, mereka akan sebut demi Al-Lata dan Al-Uzza. Dua berhala tu. Dia ada banyak berhala tu. Al-Manat ada kan. Dan seterusnya, apa yang berlaku tuan-tuan? Maka dia kata, aku bertanya padamu dengan menyebut nama Allah dan kau harus menjawab pertanyaan aku. Maka Rasulullah SAW berkata, tanyalah kepada aku apa yang nak kau tanyakan. Kau tanyalah apa pun nak tanya ni, aku akan jawab. Maka Bukhairah pun menanyakan kepada Nabi akan beberapa soalan berkenaan dengan tidur Nabi,
kan mimpi Nabi, susuk batang tubuh Nabi, mana apa-apa kan yang ada kena mengena dengan tanda-tanda kenabian, dia akan tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua itu jawab oleh Rasulullah SAW. Jadi jawapan yang berikan Rasulullah SAW tadi sesuai dengan sifat beliau yang beliau ketahui. Kemudian Buhairah melihat kepada belakang Rasulullah SAW, dan dia melihat tanda kenabian yang ada di antara kedua bahu baginda, seperti sifat beliau yang diketahui. Ibn Hisham ada menyebutkan bahawa tanda kenabian tersebut seperti bekas bekam. Tanda kenabian tersebut ialah seperti bekas bekam, tuan-tuan, yang ada di belikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dalam sirah Ibn Hisham, ada penambahan pada malam ini. Kisah Ribu Arab. Boleh kan? Baik, kemudian kita kepada peperangan Fujjar. Peperangan Fujjar ataupun peperangan Fujjar. Jadi semasa umur baginda Rasulullah SAW 15 tahun telah terjadi peperangan Fujjar ataupun Fujjar antara orang Quraisy dan sekutu-sekutu mereka daripada Bani Kinanah dengan Qais bin Ailan. Qais, kena sebut tu, Qais bin Ailam. Di mana pemimpin Quraisy dan Kinanah dalam peperangan ini, pemimpin Quraisy dan Kinanah dalam perang ini diserahkan kepada Harb bin Umayyah disebabkan beliau mempunyai kedudukan di sisi mereka sebagai seorang ketua dan terhormat. Jadi pada awal siang kemenangan berpihak kepada kumpulan Qais tadi. Tetapi menjelang tengah hari berlaku pula Kinanah pula menang. Kinanah pula dapat menewaskan kumpulan Qais tadi, ataupun Puak ataupun Bani Qais tadilah. Jadi peperangan itu kan dinamakan peperangan Fujjar ataupun Fijjar. Fijjar mana jahat kan? Kejahatan lah. Wa innal fujjara lafi sijjin. Wa innal fujjana lafi sijjin. Semuanya orang-orang fijjar ni orang buat dosa kan, dalam neraka sijjin. Gitu. Kerana dia menceroboh kehormatan tanah haram. Dia ceroboh kehormatan tanah haram dan juga bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ni ada 4 bulan yang diharamkan peperangan. Itulah bulan Zulhijjah, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Mana 4 bulan yang diharamkan kepada orang Quraisy ni, kafir Quraisy ni perlu berperang. Tapi ada juga kadang-kadang mereka perang juga, gitu. So siapa yang perang kan kena denda lah gitu. Jadi dalam peperangan ini Rasulullah SAW turut serta dan berperanan membekalkan anak panah kepada bapa-bapa saudara Rasulullah SAW, iaitu mempersiapkan mereka anak-anak panah untuk dipanah. Anak-anak panah untuk dipanah tentang. Okey, itu peperangan Fijjar. Dan kisah peperangan Fijjar ni kena tengok dalam kitab lain juga lah. Panjang lagi kisah ni. Diringkas je. Dalam Nurul Yakin, Sirah Nurul Yakin ada diceritakan berkenaan peperangan Fijjar ini. Nanti insyaAllah kalau ada masa saya buatlah, tambah lagi lah berkenaan dengan peperangan Fijjar inilah. Ni ringkasnya cerita ni. Dia ada kita lain tu dipanjang ni cerita dia. Baik, kemudian perjanjian Al-Fudul. Perjanjian Al-Fudul, akibat peperangan ini terjadilah perjanjian Al-Fudul yang berlaku pada bulan Zulkaidah, iaitulah dalam bulan haram. Zulkaidah bulan haram. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Lepas itu Rejab, dia akan melompat kepada Rejab. Sepatutnya lepas Muharram kan Safar, tapi tak berlaku situ, tapi dia lompat kepada bulan Rejab. Okey, dan tak lama lagi kita nak masuk bulan Rejab dah, kan? Ini apa dah? Ini jam dia akhir kan? Tak lama lagi masuklah bulan Rejab. Lepas bulan Rejab tu dah Syaban pula. Syaban tu dah Ramadan lah boleh tuan-tuan. Dah gayu boleh tuan-tuan. Sekejap kan berlaku. Baik, sebenarnya perjanjian ini melibatkan kabilah-kabilah Quraisy daripada kalangan Bani Hashim, Bani Muttalib.
Asad bin Abdul Uzza, Zuhrah bin Kilab, dan Tamjin bin Murrah. Jadi mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jada'an At-Tayyimi kerana ketuaan dan kemuliaannya. Tua dan mulia. Itu biasalah orang tua ni kenalah kita hormat. Orang tua pun kadang-kadang bila tak hormat dia marah dia. Kau kecil lagi kan tak hormat dia lah. Tapi orang tua jangan minta orang kata dia hormati. Pun salah juga tu. Baik, dalam pertemuan ini mereka berpakat dan berjanji untuk tidak membiarkan seorang pun yang dizalimi sama ada orang Mekah atau orang lain, melainkan mereka akan bersama dengan orang zalimi. Jadi apakah tujuan perjanjian Al-Fudri itu kan? Tujuannya untuk membela orang zalim. Itulah dia punya tu kesimpulan dia lah. Nak bela orang zalim. Itu terjadinya perjanjian Al-Fudri itu. Jadi mereka akan menuntut pertanggungjawaban terhadap orang yang menzaliminya sehingga ia mengembalikan apa yang dizaliminya. Jadi tujuan perjanjian Al-Fudri ni untuk nak bela orang zalim. Itu je. Untuk nak bela orang zalim. Nanti ada sikit bawah tu ada sikit kisah lah berkenaan dengan perkara ini. Jadi perjanjian ini disaksikan sendiri oleh Rasulullah SAW. Di mana beliau pernah bersabda, selepas baginda telah jadi Rasul, dia kata, aku menyaksikan satu perjanjian di rumah Abdullah bin Ja'dan. Dan perjanjian ini sangat aku sukai lebih daripada memiliki unta yang merah. Kalau diajak mengadakan perjanjian ini semasa Islam, saya akan aku sahuti. Nampak? Nabi memang suka perjanjian Fudul ini. Kenapa? Kerana isi perjanjian ni dia lebih kepada untuk orang kata toleransi. Kan? Berbaik-baik, toleransi, kerjasama. Kerjasama, tak? Tak nak pergi perang, tak nak bergaduh. Itu memang Nabi sukalah. Itu sebabnya Nabi kalau boleh, dia kata kalau benda ni berlaku selepas daripada aku dilantik Nabi, nasihat aku bantu, aku sokonglah perjanjian Fudul ini. Dia kata, Nabi kata aku menyaksikan satu perjanjian di rumah Abdullah bin Ja'dan. Jadi perjanjian ni dia kata aku sangat suka. Aku lebih sukai memiliki daripada unta merah. Kalau ada unta merah pun, ini perjanjian, ini unta merah, aku akan pilih perjanjian perdamaian ini. Janji damai ini. Daripada pilih unta merah. Kata Rasulullah SAW. Jadi daripada mana puncanya terjadinya perjanjian Fudul? Semangat perjanjian ini menolak sama sekali perasaan jahiliyah yang ditunjangi oleh sikap perkauman di kalangan orang Quraisy. Orang Quraisy ni memang suka dia punya perkauman lah. Dia suka bergaduh, suka perang dan sebagainya. Jadi dia punya asal kejadian Fudul ini dikatakan bahawa sebab pelaku perjanjian ini ialah ada seorang lelaki bernama Zubair. Ada seorang lelaki bernama Zubair, dia datang ke Mekah dengan membawa barang-barangnya. Kemudian barang itu dibeli oleh Al-As bin Al-Wail Al-Syahmi. Tetapi Al-As ini telah menahan pembayaran untuk lelaki tersebut. Dia tak bayar. Barang ambil, duit tak bayar. Okay, Zubair ni datang ke Mekah dengan bawa barang dia macam berniaga lah. Berniaga. Dan dijual ada seorang pembeli bernama Al-As Al-Wail Al-Syahmi. Dia belilah barang. Tak tahu bermula barang yang niaga dia. Tetapi duit tak bayar. Macam mana tu kan? Banyak kan kalau kita ni kadang duit tak bayar. Tuan-tuan, barang ambil. Lepas tu buat sonyak macam je tu. Sonyak kan. Bila jumpa ke Allah dia kata lupa lah dia kata. Kan? Aku kata tak apa, nanti kalau ni bayar lah. Lepas tu sonyak lagi. Lupa lagi. Tahun depan, oh Allah, jumpa balik kata. Tahun depan ingat balik kan. Sedangkan sama sekarang ni, payah mana, transfer lah. Tokan ni janji duit dalam tu je. Duit kan. Transfer je, payah mana. Ini lebih baik lupa ni, bayaran kan. Tahun depan. Bila kan bayar tu. Lah kata tak apalah. Serokah lah kata.
Seserokah lah kan tuan ni. Tak payah bayar dah. Monek dia nunggu lah. Tak payah bayar. Gitu. Itu bagi anak serokah. Kalau tak serokah. Tak apa, besok kita jumpa akhirat. Kata, itu. Parah kan. Baik. Jadi kemudian lelaki itu meminta bantuan sekutu-sekutu. Iaitulah Abdul Dar. Abdul Dar, Makhzum, Jumah dan Syam. Malangnya mereka tidak mahu terlibat urusannya. Lelaki tadi yang bernama Zubair tadi, kan, dia minta dia punya bantuan daripada kawan dia. Kawan dia pun tak tahu je dia tu. Lalu lelaki itu naik ke atas bukit Abu Qubais sambil melaungkan bacaan syair yang menceritakan perihal peinayaannya dengan suara yang tinggi. Masya Allah. Mungkin suara tinggilah. Dia tak payah pakai speaker, tak payah pakai mic semua. Suara dia kuat, jadi dia laungkan. Macam tu. Semua orang dongak tu kan. Lalu Az-Zubair bin Abdul Muttalib berkata, mengapa orang ini diabaikan? Kenapa dengan lelaki itu? Kenapa kita tak bantu dia? Yang tengah melaung tadi kan, yang di atas bukit Abu Qubais tadi, yang minta supaya kan bantu dia minta duit, tuntut hutang daripada Al-As bin Wa'il Al-Syahmi tadi. Lalu Zubair dia kata, mengapa dengan orang ini? Kenapa kita abaikan? Akhirnya berkumpullah mereka yang telah disebutkan nama-namanya dalam perjanjian Al-Fudul. Lalu mereka bertindak kepada Al-As bin Wa'il dan merampas hak lelaki Zubair tadi. Maka masih kau kumpul lah, pergilah jumpa Al-Ais tadi, minta balik. Kau ambil barang orang, tapi kau tak bayar. Kan? Jadi kita ambil baliklah, sorahkan kat tuannya balik. Setelah mereka sepakat untuk berpegang dengan perjanjian tersebut. Itu yang jadi perjanjian Al-Fudul itu. Yang tadi pada Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, Asad bin Abdul Uzzah, Zuhrah bin Kilab dan Tayyim bin Murrah. Ini antara orang yang terlibat. Dan perjanjian itu dibuat di rumah Abdullah bin Jahdan At-Tayyimi tadilah, dengan tujuan untuk nak bela lelaki tadi. Kerana hutang dia tadi, duitnya tadi tak dibayar oleh Al-As bin Said Al-Syahmi. Tuan. Okey, itu sajalah tentang perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan sikit perkongsian pada malam ini akan dapat menambahkan ilmu kita serta meningkatkan lagi kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahu zidna ilman nafi'an wa yaqinan sadiqan wa ma'lam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa sinaqatan ya'alin wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa fahlana fa'arifin. Allahumma fakina bidin, Allahumma fakina bidin, Allahumma ijma'na hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Apa? Lagi.